Jangan tuduh saya hasut rakyat. Sangkal dulu isu KWSP, moratorium, kata Najib. Datuk Seri Najib Razak menegaskan, beliau bukan menghasut atau mempermainkan rakyat apabila terus memperjuangkan isu pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan lanjutan moratorium pinjaman sebagai syarat untuk Barisan Nasional BN menyokong belanjawan 2021. Sebaliknya, isu-isu itu adalah permintaan rakyat yang sedang dalam kesusahan akibat pandemik COVID-19 dan beliau hanya menyuarakannya di dalam Dewan Rakyat. Jelas beliau hanya rakyat yang memahami kesusahan mereka ketika ini. Lantaran itu percaya rakyat akan memikul tanggungjawab untuk menggunakan wang ini secara berhemah dan akan bekerja dengan lebih gigih untuk menggantikan pengeluaran usia tua mereka apabila keadaan pulih. Lagipun kata bekas Perdana Menteri itu, rakyat bukan bodoh untuk tidak memahami implikasi daripada pengeluaran RM10,000 ini. Apa yang saya dapat jika kedua-dua syarat ini dilaksanakan kerajaan? Ini bukan syarat untuk teruskan projek kerajaan bagi kroni saya atau untuk saya. Pernahkah saya suruh rakyat untuk tolak kerajaan PN jika kedua-dua syarat ini tidak dibuat? Soal ahli Parlimen pekan ini. Tambahnya, kerajaan pernah memberikan pengeluaran KWSP melalui skim Air Lestari dan memberi moratorium 6 bulan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP pertama dilaksanakan. Persoalannya, walaupun PKP bersyarat dilanjutkan berulang kali, tetapi mengapa kemudahan-kemudahan berkenaan tidak dilanjutkan? Lagi pelik kata Najib apabila cadangan pengeluaran RM10,000 diminta tanpa bersyarat bagi semua, tapi yang diberi oleh KWSP ialah pengeluaran RM60,000 dengan syarat amat ketat, seolah-olah mereka yang lebih kaya diutamakan, rakyat yang tertekan disingkirkan. Najib yang pernah menjadi Menteri Kewangan menambah, beliau telah menggariskan bagaimana kerajaan boleh melaksanakan kedua-dua langkah ini tanpa memberi implikasi besar pada kewangan kerajaan atau defisit bajet, serta bagaimana untuk pulihkan simpanan KWSP. Sehingga kini, tidak seorang pun yang pernah sangkal langkah-langkah yang saya beri itu tidak boleh dilakukan. Jika dulu boleh dilaksanakan, kenapa tidak boleh dibuat semula sedangkan KWSP ada aset RM940 bilion dan semua bank-bank yang mengaut keuntungan berpuluh bilion setahun. Pada tahun-tahun lepas masih catat keuntungan pada tahun 2020 yang amat susah ini. Sehingga kini, tidak seorang pun yang pernah menjawab soalan saya bagaimana bajet 2021 untuk lawan COVID yang cuma 2.5% lebih tinggi berbanding bajet 2019 yang tiada COVID, bahwa Pakatan Harapan mampu menyelamatkan negara. Dan sehingga kini, tidak seorang pun yang pernah jawab soalan saya bagaimana bajet 2021 boleh menyelamatkan ekonomi negara memandangkan 4 skim utama kerajaan bagi tahun 2020 ini seperti moratorium pinjaman, Air Lestari, program subsidi upah dan bayaran bantuan prihatin telah ditamatkan atau banyak dikurangkan pada tahun depan, hujahnya. Oleh sebab itu, kata Najib, dana yang disuntik oleh kedua-dua langkah itu mampu membantu merancangkan ekonomi dan akan menyelamatkan ramai pekerja. Saya bukan tidak ada pengalaman atau tak faham hal ehwal ekonomi Malaysia sebab kadar pertumbuhan ekonomi dan dividen KWSP juga antara paling tinggi sejak 20 tahun lalu dan tempoh saya pegang dan Menteri Kewangan. Jika sesiapa boleh sangkal apa yang saya tulis di atas, barulah ianya adil untuk kamu tuduh saya sedang menghasut atau mempermainkan rakyat, katanya. Dalam berita yang lain, Muhyiddin boleh dirotan 7.6 juta pencarum KWSP, kata Puat. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Puat Zakarsi memberi amaran bahawa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan dihukum oleh 7.6 juta pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP pada pilihan raya umum akan datang. Menurut Puat, hal ini akan berlaku sekiranya Muhyiddin bertegas untuk menolak cadangan pengeluaran sebanyak RM10,000 daripada akaun 1, termasuk syarat ketat bagi pengeluaran air sinar.
Tinggal 3 hari lagi bajet akan diundi. Perdana Menteri nampak berkeras. Dia tidak takut dengan sokongan bersyarat parti lawan, apatah lagi UMNO. Dia juga tidak takut pada bekas Perdana Menteri Najib Razak, Dr. Mahathir Mohamad, Anwar Ibrahim Pembangkang dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Itu semua kacang pada dia, kata Puat dalam satu hantaran Facebook pagi ini. Puat juga merujuk kenyataan Tengku Razaleigh Hamzah bahawa anggota Parlimen Gua Musang itu tidak akan membahaskan Belanjawan 2021 sehingga Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun membenarkan usul undi percaya terhadap Kerajaan Perikatan Nasional PN. Kuli sudah putus tidak mahu bahas bajet. Itu bermakna PN hilang satu undi, tambahnya. Katanya, meskipun Muhyiddin kelihatan tidak takut kepada mana-mana pihak, namun Perdana Menteri itu akan bertembung satu kumpulan pada PR15, iaitu pencarum KWSP. Kumpulan ini ada 7.6 juta ahli aktif. Ahli UMNO cuma 3.5 juta saja. Jangan perlekehkan kuasa kumpulan KWSP ini. Kumpulan ini boleh merotan, kata Puat. Ungkapan rotan digunakan Muhyiddin ketika menyampaikan perutusan mengenai COVID-19 pada Oktober lalu dengan mengatakan kerajaan akan bertindak tegas terhadap mereka yang enggan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Semalam Puat mengkritik Anwar Musa dengan mengatakan Setiausaha Agung UMNO itu bertindak seperti jurucakap Parti Bersatu. Anwar menjadikan UMNO terlalu defensif, macam bad boy. Kenapa perlu jadi jurucakap parti lain soalnya? Sebelum ini UMNO meletakkan syarat akan menyokong belanjawan jika kerajaan melanjutkan moratorium selama 6 bulan dan membenarkan pengeluaran one-off hingga RM10,000 daripada akaun 1 KWSP. Tanpa sokongan Tengku Razaleigh, sokongan anggota parlimen kepada Muhyiddin kini menurun kepada 111 anggota parlimen. Walaupun UMNO merupakan sebahagian daripada kerajaan PN, beberapa ahli parlimennya mendesak Muhyiddin mengadakan perjanjian baru bersama UMNO. Tidak jelas apakah UMNO akan mengundi bagi menyokong Belanjawan 2021 yang akan berlangsung pada 25 November ini atau sebaliknya. Sekiranya Dewan Rakyat menyaksikan kehadiran penuh, Belanjawan ini tidak akan diluluskan. Sekiranya hanya terdapat 2 anggota parlimen kerajaan enggan memberikan sokongan. Undian ini sangat penting bagi Muhyiddin kerana ia boleh mencerminkan undi tidak percaya terhadap kerajaan PN sekaligus menyaksikan kerajaan pimpinannya tumbang. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Bahtera UMNO makin karam menuju PRU15. Kerjasama UMNO dengan beberapa parti termasuk dari yang pernah menghumban mereka keluar dari Putrajaya menimbulkan pelbagai persepsi. UMNO sudah melalui zaman kejatuhannya sebelum ini. UMNO juga dikatakan sedang menjalani fasa membetulkan diri dan cuba naik kembali dalam pelbagai strategi serta peranan kepimpinan mereka. Kerjasama Parti Melayu paling lama negara itu dengan beberapa parti termasuk yang pernah menghumban mereka keluar dari Putrajaya menimbulkan pelbagai persepsi. Ia sebenarnya memberi impak yang pelbagai dari semua perspektif serta pendapat positif dan negatif, sekaligus membuka pelbagai andaian penganalisis politik pada masa depan parti itu sendiri. Namun naluri parti mungkin dijentik apabila Tan Sri Anwar Musa menyatakan UMNO perlu sedar diri dan tidak berhak mempersoalkan layanan diterima parti itu dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kadang-kadang kita masih dalam kepompong. Kita rasakan UMNO sekarang masih macam UMNO dahulu, yang mana kita perlu dilayan sebegini dan sebegitu. Kita lupa kita datang dari parti yang telah jatuh dan kalah, tetapi secara berperingkat kita bina semula kekuatan. Jika bercakap soal layanan macam mana yang kita mahu? Jelas Anwar semasa diwawancara portal parti itu baru-baru ini. Teguran Anwar itu sebenarnya cukup berani dan jelas agar UMNO tidak mendabik dada sebagai seorang abang besar yang sebelum ini menjadi pemutus keputusan untuk kerajaan. Realitinya hari ini UMNO sudah kalah dan jatuh selepas pilihan raya umum ke-14 PRU14. Anwar sendiri pasti sudah menjangka, dicemuh
dengan kenyataannya yang seolah-olah berpihak kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Ahli Parlimen Ketereh itu juga tentunya sedar sejak sehari dua ini menjadi topik perbincangan pelbagai pihak di dalam parti tersebut. Di laman sosial yang mendakwanya kini mendahului Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam isu taktikal serta dasar parti. Tindakan Anwar ini membuka semula ruang perbezaan pendapat serta persepsi di kalangan pemimpin UMNO. Pada saat PRU15 dikatakan mahu diadakan juga dalam prosedur operasi standard SOP selepas beberapa negara lain berjaya menjalankan proses pengundian. Situasi pasti menjadi lebih rumit untuk UMNO memberi penerangan kepada rakyat dalam menuju hari pembuangan undi. Masih kabur. Rakyat di bawah masih kabur. Masih perlu dijelaskan dalam pelbagai isu dalaman parti agar mereka tidak membuat pendapat sendiri di kedai kopi yang mungkin menjadi isu besar dan lebih menyedihkan. Tidak benar sama sekali. Akar umbi mahu tahu apakah nasib Ahmad Zahid yang berdepan puluhan pertuduhan di mahkamah dan kesan ke atas UMNO yang menjadi penentu hidup atau mati Parti Keramat Orang Melayu itu. Tiga juga ahli UMNO juga mahu jelas terhadap nasib bekas Presiden Datuk Seri Najib Razak yang membawa imej besar dalam parti walaupun sudah didapati bersalah dalam kes melibatkan SRC International Sendirian Berhad. Mereka juga ingin tahu apakah susulan kabar angin yang mengatakan langkah Najib serta sokongan untuk kerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana tidak, migrain ahli UMNO perlu dicari penawar untuk menjelaskan cadangan bersama dengan Anwar dalam sebuah kapal yang bernama Kerajaan selepas berpuluh-puluh tahun bergasak untuk menewaskan ikon reformasi itu sejak zaman Pakatan Rakyat PR sehingga ke Pakatan Harapan PH. Pada saat menanti apakah tindakan Ahmad Zahid, bagaimana strategi yang akan digunakan, teori apa yang perlu diaplikasi untuk membawa UMNO melayari bahtera bersama, kesetiaan kepada seorang nakhoda, orang nombor 2 Datuk Seri Muhammad Hasan pula dilihat tak sepi tanpa berita. Bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu juga seolah-olah tidak melakukan apa-apa usaha untuk mengembalikan keyakinan pengundi selain penerangan hala tuju UMNO. Masih senyap. Selain Ahmad Zahid dan Muhammad, panglima-panglima lain dalam UMNO juga perlu dipertikai kerana senyap 1000 bahasa kini. Apakah mereka sudah terlampau selesa dalam dunia masing-masing tanpa memperdulikan rintihan serta keresahan ahli yang semakin lama semakin keliru dengan apa yang sedang dan bakal berlaku? Ahli bawahan ini juga sudah tersekat langka dan tidak tahu apalagi yang mahu diceritakan kepada rakyat, terutama orang Melayu, untuk menerangkan langkah susulan yang mahu dilakukan panglima-panglima parti demi masa depan yang lebih baik. Menteri-menteri UMNO seperti Datuk Seri Ismail Sabri juga masih belum membuat penjelasan kepada akar umbi UMNO dalam isu ala tuju parti, walau tidak dinafikan tampil hampir setiap hari di kaca televisyen dalam isu penerangan usaha menangani COVID-19. Ahli UMNO juga menanti apakah langkah seterusnya Datuk Seri Isamuddin Husin setelah tidak mahu bertanding pada pemilihan UMNO sebelum ini selepas BN kalah pada PRU yang lalu. Mereka melihat Isamuddin saban hari terlalu sibuk dengan kerja-kerja di kementeriannya sehingga ahli-ahli UMNO ternanti-nanti maklumat dan strategi untuk mula bekerja menuju PRU 15. Situasi bertambah parah apabila beberapa menteri UMNO di dalam kerajaan PN yang sudah dicop berwajah UMNO tetapi berjiwa bersatu seperti dilabel ke atas Datuk Dr. Nuraini Ahmad dan Khairi Jamaluddin yang masing-masing menerajui kementerian penting pada masa ini. Realitinya, akar umbi UMNO terpingga-pingga menantikan strategi, pelan tindakan dan hala tuju daripada pimpinan parti itu untuk digembelingkan dalam usaha mereka untuk kembali menang pada PRU akan datang. Setidak-tidaknya mencatatkan prestasi lebih baik berbanding PRU 14. Keputusan lebih baik tentu mengembalikan kepercayaan rakyat yang satu masa dahulu melihat UMNO sebagai parti pemerintah dan boleh membantu akar umbi dalam pelbagai aspek. Inilah masalah paling tepat
untuk bermuhasabah, mengenang kembali nasib, belajar dari sejarah serta menilai kembali kepimpinan teraju utama parti hari ini. Bukan lagi pemimpin yang layak untuk membawa UMNO kembali ke era kegemilangannya. Jika tetap gagal, status abang besar yang pernah dipegang akan menjadi lipatan sejarah selain diambil alih oleh Bersatu atau PAS. Parti selain UMNO itu juga berpotensi untuk mendapat tempat di hati rakyat yang mahukan kepimpinan yang bersih, kompeten, dan mampu menyatukan semua, tidak kira parti atau kaum di negara ini. Wan Samsul Amli ialah wartawan penyiaran kanan di Astro Awani dan lulusan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi CMIWS UITM. Semua sumber berita dipetik dari Astro Awani, Malaysia Kini Online, dan Malaysia Gazette. Terima kasih kerana menonton.